Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Qiraat Quraniyah. Terima kasih kepada yang subscribe, yang like dan yang komen, dan juga terima kasih kepada yang telah menonton video saya yang lalu. Jadi insya-Allah saya hari ini rasa terpanggil untuk share tentang mabadi' ilmu tajwid, iaitu dasar-dasar dalam ilmu tajwid. Sebab rata-rata saya tengok pelajar yang belajar ilmu tajwid, kebiasaannya mereka terus masuk kepada hukum nun sakinah dan tanwin. Kadang-kadang mereka terus masuk kepada hukum isti'adzah dan basmalah tanpa melalui dahulu mabadi' ilmu tajwid ini. Dan termasuklah saya pun. Saya mula belajar ilmu tajwid pada umur 8 tahun. Dan ketika umur 18 tahun barulah saya tahu setiap ilmu tu ada mabadi'nya. Dan termasuklah ilmu tajwid, ada mabadi'nya. Dan insya-Allah tanpa buang masa, saya ingin share lah 10 mabadi', 10 dasar-dasar dalam ilmu tajwid. Yang pertama ialah had. Had di sini maksudnya ialah pengertian. Jadi apabila disebut pengertian, mesti ada lughahnya, ada istilahnya. Jadi had dalam ilmu tajwid, dari segi lughahnya ialah perkataan tajwid itu berasal dari fi'il jawwada. Jawwada yujawwidu tajwidan, yang memberi maksud yang sama dengan tahsin, iaitu memperelokkan, mempercantikkan. Seseorang yang membaca Al-Quran, dalam masa yang sama dia memperelokkan bacaannya, digelar sebagai mujawwid. Adapun dari segi istilahnya, banyaklah istilah yang dikeluarkan oleh ulama-ulama. Antaranya ada yang mengatakan bahawa cara menyebut huruf dengan betul, ilmu yang membahaskan tentang hukum hakam bacaan Al-Quran dengan betul. Namun saya tertarik dengan ta'rif yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah ta'ala berdasarkan nazamnya, iaitu Muqaddimah Jazariyah, iaitu yang berbunyi wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha. Jadi dari sini kita dapat satu ta'rif tajwid dari segi istilahnya, iaitu mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan memberikan huruf tersebut hak dan mustahaknya dari segi sifatnya. Jadi mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Jadi itu semua maklum bahawa setiap huruf ada makhrajnya. Tapi apa hak dan mustahak setiap huruf itu? Okey, baik. Hak bagi setiap huruf itu ialah sifat lazimah. Sifat lazimah yang thubut pada huruf tersebut. Contohnya sifat jahar, hamas, isti'la, istifal, infitah, itbaq, idlaq dan lain-lain lagi. Adapun mustahak bagi huruf tersebut ialah sifat yang mendatang terhadap huruf tersebut. Contohnya sifat tafkhim, tarqiq, izhar, idgham dan lain-lain lagi. Jadi sifat yang mendatang ini, dia datang mengikut situasi. Contohnya huruf ra. Apabila huruf ra berbaris fathah dan dhammah, maka sifat yang datang pada waktu itu ialah sifat tafkhim. Adapun jikalau huruf ra ketika berbaris kasrah, maka kita kena datangkan mustahak pada waktu itu ialah sifat tarqiq. Jadi itu yang pertama, had. Yang kedua, maudhu', iaitu perkara yang dibincangkan, topik yang dibincangkan. Iaitu dalam ilmu tajwid, perkara yang dibincangkan ialah kalimah-kalimah Al-Quran, kalimatul Quraniyah. Dan sebahagian ulama' menambah, bukan hanya kalimat Al-Quran sahaja, tapi juga kalimat hadis. Namun jumhur ulama' mengatakan bahawa hanya kalimat Quraniyah sahaja. Yang ketiga, samarah, iaitu hasil daripada pelajaran ilmu tajwid ini. Iaitu ulama' menyebut bahawa hasil daripada pelajaran ilmu tajwid ini ialah untuk menjaga lisan kita daripada melakukan kesalahan terhadap pembacaan Al-Quran. Yang keempat, nisbah, iaitu kedudukan ilmu tajwid ini. Ilmu tajwid ini salah satu ilmu syariat yang berkaitan dengan Al-Quran Karim. Yang kelima, fadlun, iaitu kelebihan ilmu ini. Ilmu tajwid ini ialah semulia-mulia ilmu, seafdal-afdal ilmu. Kenapa?
kerana ta'alluqnya, keterlibatannya dengan Al-Quranul Karim, iaitu kalam Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, wadi', iaitu penyusun ilmu ini. Terbahagi kepada dua, iaitu dari segi amalinya dan yang kedua dari segi ilmiahnya. Dari segi amalinya, penyusun ilmu ini tidak lain dan tidak bukan ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu diturunkan kepada baginda secara bertajwid. Dan dengan bacaannya bertajwid itulah yang baginda sallallahu alaihi wasallam bertalaqi dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Dan kemudian para sahabat bertalaqi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan bertajwid. Kemudian begitulah dengan tabi'in, tabi'in dan generasi seterusnya sehinggalah sampai kepada kita sekarang ini dengan cara yang mutawatir. Adapun dari segi ilmiahnya, penyusun ilmu tajwidnya ini berlaku khilaf. Iaitu ada yang mengatakan bahawa penyusun ilmu tajwid ialah Abu Aswad Ad-Du'ali. Ada yang mengatakan Hafs bin Umar Ad-Duri, perawi qiraat Abu Amru. Ada yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim As-Salam. Dan ada yang mengatakan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dan juga ada yang mengatakan bahawa yang menyusun ilmu qiraat, dan ada juga yang mengatakan bahawa yang menyusun ilmu tajwid ini ialah para a'immatul qurra, imam-imam qiraat, dan juga ulama lughah. Seterusnya yang ketujuh, iaitu ismun, nama ilmu ini, iaitu ilmu tajwid. Seterusnya yang ke-8 ialah istindad, iaitu sumber ambilan. Sumber ambilan bagi ilmu tajwid ialah kaifiyat, cara bacaan Al-Quran dari Nabi SAW. Begitulah juga dengan cara para sahabat baca Al-Quran. Kerana apa? Kerana para sahabat mengambil bacaan tersebut dari Rasulullah SAW. Kemudian begitulah dengan cara baca para tabi'in, para a'immatul qurra yang meriwayatkan bacaan tersebut secara mutawatir sehinggalah kepada kita sekarang ini. Yang ke-9, hukum syari', iaitu hukum mempelajari ilmu ini. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa hukum mempelajari ilmu tajwid ialah fardu kifayah. Namun membaca Al-Quran dengan bertajwid itu ialah fardu ain, wujubul aini ke atas setiap muslim dan muslimah yang mukallaf. Sama ada dia hanya membaca Al-Quran ataupun dia menghafaz Al-Quran setiapnya atau sebahagiannya, walaupun satu surah sekalipun, wajib ke atasnya membaca dengan bertajwid. Jadi dalil yang menunjukkan bahawa kewajipan untuk kita membaca Al-Quran dengan bertajwid itu adalah dari 3 sumber, iaitu Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Yang pertama daripada Alkitab, ayat Al-Quran yang biasa kita dengar yang menjadi dalil bagi tajwid ialah daripada surah Al-Muzammil ayat yang keempat, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi, beliau menafsirkan ayat warattilil Qur'ana tartila ini dengan membaca Al-Quran dengan tamakninah, khusyuk, tadabbur serta meraihkan kesemua hukum tajwid dengan mengizharkan huruf yang izhar, mengidghamkan huruf yang idgham dan memanjangkan huruf mad. Adapun Syekh Baydawi menafsirkan ayat ini dengan jawwada tajwidan, yakni memperelokkan bacaan itu seelok-eloknya, iaitu dengan bertajwid. Dan satu tafsiran yang sangat masyhur di sisi kita yang direkodkan dalam banyak kitab tajwid, ditanya tentang maksud tartil kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu apa beliau kata? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, iaitu memperelokkan sebutan bagi setiap huruf dan mengetahui tempat berhenti, yakni tempat waqaf. Yang kedua, dalil dari As-Sunnah. Juga banyak hadis yang direkodkan tentang kewajipan membaca Al-Quran secara bertajwid. Namun saya sangat tertarik dengan satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hafiz Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Dur Al-Mansur, iaitu hadis Musa bin Yazid Al-Kindi. Beliau berkata bahawa Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sedang mengajar seorang lelaki membaca Al-Quran. Lalu lelaki itu memperdengarkan bacaannya, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, iaitu dengan membendekkan kalimah al-fuqara, yakni membaca dengan kadar ma asli 2 harakat. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud?
bukan begini yang Rasulullah bacakan kepada aku. Lalu lelaki itu bertanya, bagaimana Rasulullah SAW membacakan kepadamu? Lalu Sayyidina Ibnu Mas'ud pun berkata, Rasulullah SAW membacakan kepada aku begini, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, yakni memanjangkan kalimah al-fuqara itu. Jadi hadis ini bagi saya sangat jelas tentang kewajipan untuk membaca Al-Quran itu secara bertajwid. Yang ketiga ialah dalil dari al-ijma'. Seperti mana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Makki Nasr dalam kitabnya Nihayatul Qaul Al-Mufid, sesungguhnya telah ijma' semua imam daripada kalangan ulama yang dipercayai bahawa tajwid adalah suatu yang wajib sejak zaman Nabi SAW sehinggalah sekarang, dan tiada seorang pun mempertikaikan akan kewajipan ini. Selain itu, membaca Al-Quran dengan bertajwid ini sebenarnya telah jelas akan kewajipannya, seperti mana yang disebut oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala dalam nazam dia Muqaddimah Jazriyah. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلا. Jadi dalil-dalil ini sebenarnya telah jelas mengatakan kepada kita bahawa wajib ke atas kita untuk membaca Al-Quran itu dengan bertajwid. Adapun mempelajari ilmu tajwid itu ialah fardu kifayah. Dan yang terakhir daripada mabadi' ilmu tajwid ialah masail, iaitu permasalahan yang dibincangkan. Iaitu masalah yang dibincangkan dalam ilmu tajwid ini ialah qawaid, iaitu kaedah-kaedah hukum hakam yang terbit supaya dapat membaca Al-Quran dengan betul. Contohnya, apabila huruf nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf halaq, yakni huruf yang keluar daripada halqum, maka wajib ke atas kita untuk membacanya dengan izhar, dan dinamakan hukum tersebut izhar halqi. Dan begitulah juga dengan hukum-hukum yang lain. Maka saya rasa setakat ini sahajalah untuk video hari ini. Jadi saya harap bermanfaatlah 10 dasar-dasar ilmu tajwid, yang mana bagi saya sangat penting untuk setiap pelajar untuk mengetahuinya. Kerana apa? Kerana dengan mengetahui mabadi' inilah kita lebih yakin terhadap ilmu yang kita pelajari. Jadi insya-Allah kita akan jumpa di video yang seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.